Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ayasana Mutazmi dari seksyen nombor 4 yang membentangkan tentang agama Hindu. Pengenalan agama Hindu. Agama Hindu merupakan satu agama yang tertua di dunia. Hindu juga berasal daripada perkataan Sindhu, iaitu nama tempat tabanan kaum, yang di mana penduduknya digelar Sindhu dan nama kelamaan ianya menjadi Hindu. Terdapat kitab pertama iaitu kitab Veda dan banyak juga kitab lain telah terhasil. Hinduisme membawa istilah yang merangkumi pelbagai aliran fikiran dan falsafah serta upacara yang diamalkan adalah berbeza. Terdapat penganut Hindu yang mengalami satu falsafah iaitu Advaita, yang mereka hanya bersembahyang kepada berbagai dewa. Selain itu, mereka menganggap dewi-dewi sebagai persembahan untuk satu roh kosmos monistik yang agung iaitu Brahman yang dianggap sebagai Tuhan. Manakala penganut lain telah menyimpulkan kepada satu konsep mufrad untuk Brahman iaitu Tuhan, seperti kata umpamanya Vaishnavism, Shaivism dan Shaktism. Hinduisme juga merupakan agama ketiga terbesar di dunia dengan lebih kurang 900 juta penganut. Agama dan kepercayaan Hindu. Dalam bahasa Persia, kata Hindu berasal dari kata Sindhu. Dalam Rig Veda, bangsa Arya menyebut wilayah mereka sebagai Sapta Sindhu, wilayah dengan 7 sungai di barat daya anak benua India, yang salah satu iaitu sungai tersebut bernama Sungai Indus. Hal ini berdekati dengan kata Hapta Hindu yang termuat dalam Zend-Avesta, sastra suci dari kaum Zoroaster di Iran. Pada awalnya, kata Hindu merujuk pada masyarakat yang hidup di wilayah Sungai Sindhu. Keyakinan dalam Hindu. Hindu seringkali diangkat sebagai agama yang berairan politisme kerana memuja banyak dewa. Namun tidaklah sepenuhnya demikian. Dalam agama Hindu, dewa bukanlah Tuhan tersendiri. Menurut umat Hindu, Tuhan itu Maha Esa, tiada duanya. Dalam salah satu ajaran filsafat Hindu, Advaita Vedanta menegaskan bahawa hanya ada satu kekuatan dan menjadi sumber dari segala yang ada, Brahman, yang memanifestasikan dirinya kepada manusia dalam beragam bentuk. 5 keyakinan yang terdapat dalam agama Hindu. Yang pertama, Vidi Tattva, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan segala aspeknya. Ini berhubungan dengan Brahman. Vidi Tattva merupakan konsep kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang dalam pandangan Hinduism. Agama Hindu yang melandaskan Dharma menekankan ajarannya kepada umatnya agar meyakini dan mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, Atma Tattva, percaya kepada adanya jiwa dalam setiap makhluk. Ini berhubungan dengan Atman. Atma Tattva merupakan kepercayaan bahawa terhadap jiwa dalam setiap makhluk hidup. Dalam ajaran Hinduism, jiwa yang terdapat dalam makhluk hidup merupakan percikan yang berasal dari Tuhan dan disebut Atman. Yang ketiga, Karma Pala Tattva, percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Ini berhubungan dengan Karmapala. Agama Hindu mengenal hukum sebab akibat yang disebut Karmapala yang menjadi salah satu keyakinan dasar. Dalam ajaran Karmapala, setiap perbuatan manusia pasti membuahkan hasil, baik atau buruk. Ajarannya Karmapala sangat erat kaitannya dengan keyakinan tentang reinkarnasi. Yang keempat, Punarbawa Tattva, percaya dengan adanya proses kelahiran kembali ataupun reinkarnasi. Ini berhubungan dengan samsara. Punarbawa merupakan keyakinan bahawa manusia mengalami reinkarnasi. Dalam ajaran Punarbawa, reinkarnasi terjadi kerana jiwa harus menanggung hasil perbuatan dan kehidupannya yang terdahulu. Yang kelima, Moksha Tattva, percaya bahawa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farwaida binti Ahmad dari seksyen 54 dan saya akan membentangkan tentang ciri-ciri yang terkandung dalam agama Hindu. Ciri-ciri yang pertama adalah kepercayaan kepada dewa-dewa. Perwujudan dewa-dewa dalam agama Hindu merupakan manifestasi daripada Tuhan yang satu. Dewa atau Tuhannya mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, Brahma, iaitu dewa pencipta, dan kedua, Vishnu, merupakan dewa pelindung, dan yang ketiga adalah Shiva, iaitu dewa pembinasa. Ciri yang kedua adalah konsep karma dan kelahiran semula. Ciri yang terakhir adalah kitab-kitab suci Veda. Dalam kitab-kitab suci Veda ini mempunyai 4 kitab. Yang pertama adalah Atharva, yang kedua Brahmanas,
Yang ketiga Aryan Kas dan yang terakhir adalah Upanishad. Seterusnya merupakan simbol-simbol dalam agama Hindu, iaitu simbol Om dan swastika. Simbol Om dikenali sebagai Omkara yang bermaksud aksara suci bagi umat Hindu yang melambangkan Brahman atau Tuhan Sang Pencipta. Selain itu, dalam agama Hindu juga mempunyai simbol swastika. Simbol swastika merupakan simbol yang paling disucikan dalam tradisi Hindu untuk menunjukkan identitas Arya. Maksud bagi simbol swastika adalah contoh dharma, iaitu 4 macam tugas yang patut kita dharma. Antara tugas tersebut adalah, yang pertama adalah dharma kriya, yang kedua dharma santosa, dan yang ketiga dharma jati, dan yang terakhir adalah dharma putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mereka yang melihat video ini. Nama saya Muhammad Ashraf Muhammad Syah yang membentangkan tentang Hari Thaipusam. Hari Thaipusam adalah acara perayaan bagi mereka yang beragama Hindu di seluruh dunia. Hari Thaipusam juga adalah acara menguati Dewa Hindu, iaitu Dewa Murugan ataupun dikenali sebagai Dewa Subramaniam. Hari Thaipusam disambut pada bulan Tai, bulan ke-10 dalam kalender Tamil. Pada hari Thaipusam, bulan penuh melintasi bintang terang, Pusam dalam kalender zodiak. Pusam dalam zodiak Cancer. Tujuan Hari Thaipusam, ia merupakan hari menunaikan nazar dan berdosa ataupun memohon ampun di atas kesalahan yang dilakukan selama ini. Bagi orang Hindu, nazar ialah memohon sesuatu hajat kepada Dewa Murugan, dan jika permohonan tersebut diterima, maka satu acara tertentu akan diadakan sebagai tanda kesyukuran. Perbandingan Malaysia dan India. Perayaan Thaipusam lebih meriah di Malaysia berbanding di India, dan di India pula pesta Pongal lebih meriah daripada hari Thaipusam di India. Ini adalah antara lokasi-lokasi sambutan Hari Thaipusam di Malaysia. Seterusnya adalah perayaan yang disambut oleh agama Hindu di Malaysia, iaitu Hari Deepavali. Perayaan ini dipanggil sebagai perayaan cahaya dan disambut pada bulan Oktober ataupun bulan November. Perayaan ini sebagai simbol keterangannya boleh menghadang kuasa jahat. Seterusnya adalah menyalakan pelita. Dalam menyalakan pelita, mereka dapat melambangkan kebaikan dalam mengatasi kejahatan. Dan agama Hindu akan mandi dengan minyak khas, memakai baju baharu, menghiasi rumah dengan pelita dan sebagainya. Yang terakhir adalah mereka akan mengadakan upacara sembahyang di kuil dan di rumah pada hari tersebut. Antara perkara yang menarik mengenai Hari Deepavali, yang pertama, Deepavali melambangkan kejayaan, kebaikan melawan kejahatan. Yang kedua adalah kolam menjadi pendiri rumah. Yang ketiga, mandi minyak bijan untuk menyucikan diri. Yang terakhir adalah kunjung-mengunjung untuk mengeratkan hubungan sesama saudara mara. Seterusnya, Hari Thaipunggal. Hari Thaipunggal merupakan hari perayaan menua yang diraikan mengikut kalender Hindu. Ianya juga kebiasaannya akan diraikan pada minggu kedua bulan Januari. Perayaan ini adalah disambut berbeza dengan tempoh menua yang sebenar. Setiap biji yang baru dituai dikenali sebagai pengguat dan ianya akan dimasak oleh para petani. Selain itu, masakan ini akan dipersembahkan kepada matahari sewaktu pagi. Pesta Thaipunggal merupakan hari bagi memuliakan Dewa Matahari yang penting kepada semua tanaman. Manakala, setiap upacara yang diadakan di kuil akan diraikan secara besar-besaran dan kecil-kecilan jika perayaan itu diraikan di rumah. Di samping itu, setiap ahli keluarga akan berkumpul tanpa menggunakan cahaya sekaligus mengenakan pakaian yang cantik jika perayaan tersebut diraikan di rumah. Kesimpulannya, pembentukan
Kehidupan masyarakat majmuk di Tanah Melayu telah membawa kesan yang besar ke atas rota kependudukan di Tanah Melayu. Kesan ketara ialah masalah ketidakseimbangan antara kaum berlaku dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Melalui kajian ini, kami dapat mengetahui serba sedikit latar belakang perayaan yang ada di Malaysia ini. Perayaan utama atau terbesar di negara ini akan disambut oleh semua kaum yang ada di Malaysia ini. Sama ada kaum Melayu, Cina atau India, perayaan tradisi ini melahirkan perpaduan terhadap bangsa di Malaysia, melahirkan nilai hormat menghormati antara kaum dan perpaduan bertambah airan dengan kunjung-mengunjung antara kaum semasa perayaan. Hakikatnya, detik kegembiraan dikongsi bersama oleh penduduk negara ini. Sebagai rakyat Malaysia, kami berbangga dengan negara kami kerana di negara ini terdapat pelbagai kaum dan perayaan tradisi. Ianya menyebabkan keadaan negara menjadi aman dan harmoni sepanjang masa tanpa sebarang konflik yang besar. Ini kerana daripada perayaan ini wujudnya ukhuwah dan rasa perpaduan dalam naluri dan nurani penduduk negara ini. Setegasnya, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang aman walaupun terdiri daripada pelbagai kaum yang pada tanggapan masyarakat dunia suka dipadukan dan menyerap sebarang perbezaan baik agama, budaya, bangsa dan adat kepercayaan. Ini adalah rujukan yang kami rujuk melalui buku dan internet. Sekian dari kami, terima kasih.